Topik kita hari ini agak menarik dan mungkin agak menyentuh emosi wanita lah sebab ia berkaitan dengan zuriat. Pasangan yang lambat dapat anak macam makin meningkat kan? Kadar kesuburan rakyat Malaysia sudah menurun kepada tahap yang merisaukan dan membimbangkan. Perkara ni boleh menyebabkan perceraian. Pasangan bergaduh, saling tuduh menuduh. Bila pasangan lambat dapat anak ni boleh jadi penyakit kena sihir. Itu biasa sebab tu mereka dah berikhtiar, dah pergi macam-macam jenis ubatan. Memang boleh jadi sebenarnya orang sihir. Kalau saya kata tak mungkin, nothing is impossible. Dr. Saleha boleh share tips lah macam mana tingkatkan kesuburan buat wanita dan lelaki. So basically dari segi kesuburan, tak lain dan tak bukan dari segi. Assalamualaikum, hai korang. Dr. Wina tengok kebanyakan penonton yang menonton podcast Membawang Show tak subscribe pun kepada YouTube channel Seri Wajah. So, jom kita buat deal. Apa kata alang-alang korang dah tengok podcast Membawang Show, korang subscribe juga dekat YouTube channel Seri Wajah Muslimah Estetik supaya kami boleh membuat video lebih bagus dan memberi lebih impact kepada komuniti wanita muslimah. Hai, Assalamualaikum. Kembali kepada podcast show Membawang Show. Okey, bersama saya host anda Dr. Wina dan kali ini kita ada membawa tetamu yang sangat special. So sebelum saya memperkenalkan tetamu kita, saya nak bagi tahu dulu topik kita hari ini agak menarik dan mungkin agak menyentuh emosi wanita lah dan mungkin juga lelaki lah. Ya, betul. Sebab ia berkaitan dengan zuriat anak. Dan sebenarnya saya amat looking forward untuk topik hari ni sebab saya sendiri adalah seorang TTC juga, dah 3 tahun berkahwin dan sedang berusaha untuk mendapatkan anak. Okey, so kita punya guest hari ni adalah Dr. Saleha. Hai. Seorang pakar fertility di Klinik Sofia Fertility di Bangi. Terima kasih banyak-banyak doktor sudi datang hari ni. Terima kasih kerana sudi menjemput. Pack appointment kan? Kebetulan. Okey, Alhamdulillah. Okey, so macam saya cakap lah, saya rasa banyak benda lah yang kita boleh kupas isu dapat zuriat ni lah. Sebab saya rasa sekarang ni macam isu, kita bukan nak cakap isu, tapi pasangan yang lambat dapat anak macam makin meningkat kan, dia punya Statistik dia. Betul tu sebab baru-baru ni ada satu kajian ataupun pengangka dari Jabatan Statistik Malaysia yang menunjukkan yang jumlah ataupun kadar kesuburan rakyat Malaysia sudah menurun kepada tahap yang merisaukan dan membimbangkan. Kalau kita tengok pada 1970-an, kita tengok setiap couple tu atau setiap keluarga tu ada dalam lingkungan 4 orang anak. Tapi bila kita tengok statistik tahun sekarang ni, kita dapati dalam satu keluarga tu sama ada 1 atau 2 orang anak sahaja. So kalau kita tengok dari segi populasi punya pertumbuhan populasi, so kalau seorang je anak, maka kita adalah negatif lah dari segi pertumbuhan kita. Sebab anak seorang tu lah yang akan perlu menjaga mak ayah dia. Kalau dia berumah tangga dan suami dan isteri perlu jaga mak ayah suami isteri dan mak ayah isteri tu. So jadi kat situ akan boleh menyebabkan penduduk tu lagi kita punya masyarakat tu akan lagi terbeban dan kita adalah aging society. Macam tu. Mungkin ini boleh jadi ke sebab kita tengok zaman sekarang ni wanita makin berkerjaya kan, dan juga makin ramai juga wanita yang mempunyai bisnes sendiri. So bila ada bisnes sendiri ni kan mungkin faktor sibuk, stres daripada kerja. Adakah faktor itu menyumbang kepada kesuburan wanita? Well, dia macam ada banyak faktor, termasuklah bila ada kerjaya dan ramai wanita ataupun yang mendirikan rumah tangga pada usia yang lebih lewat daripada kalau kita bandingkan nenek kita dulu kan, masa zaman Jepun dulu diorang kahwin umur belasan. Sangat muda. So dan umur 30-an tu dia dah cukup dah complete family. Orang kata dah tutup kedai. Kita baru nak buka kedai kan. So baru nak kahwin. Baru nak berumah tangga. Jodoh. Betul. Sebab malahnya wanita kita adalah usia kita sama dengan usia telur kita.
Kita dilahirkan dengan semua telur-telur yang ada dekat ovary, kita tak buat telur yang baru. So kalau usia kita 30 tahun lah usia telur kita. Begitu juga kalau usia 40 tahun lah usia telur kita tu. Jadi bukan bilangan saja berkurangan, kualiti telur tu pun berkurangan juga. So that's why kalau kita tengok wanita yang berusia 30-an ataupun mid 30s, dia punya impact ataupun kesan ketidaksuburan tu lebih mendalam. Kalau masa tu baru berumah tangga berbanding masa dulu, bukannya tak ada masalah PCOS zaman zaman nenek moyang kita tak ada, bukannya tak ada, cuma mungkin diorang kesan dia tak impact terlampau tinggi sebab diorang berumah tangga usia muda. So dah ada anak semua tu, mungkin dah tak ada apa-apa isu masalah PCOS, masalah kualiti telur tak ternampak sebab mereka dah pun mempunyai anak. Macam tu lah. Okey, macam Dr. Saleha ialah cakap mengenai ketidaksuburan ya. Ialah isu ketidaksuburan ni ialah kita boleh katakan sekarang ni makin ramai pasangan yang lambat dapat anak ataupun tiada anak. Dan agak menyedihkan juga sebab isu ni, perkara ni boleh menyebabkan perceraian. Disebabkan sebab kadang-kadang benda ni berlaku bila ialah pasangan bergaduh, saling tuduh menuduh, dan lagi menyedihkan sebelum diorang berjumpa doktor pun dah boleh menjurus ke perceraian kan. So ialah isu tidak subur ataupun mandul ini, boleh tak Dr. Saleha terangkan lebih lanjut macam mana kita labelkan wanita itu bila dia tidak subur ataupun dia mandul? Okey, so basically kalau kita tengok tidak subur tu adalah satu keadaan di mana ada kesukaran untuk mengandung. Tapi mandul ni dia lebih berat, bermaksud dia tidak boleh mengandung sama sekali. Contohnya kalau na'udzubillah, kalau seorang wanita tu tak ada rahim ya, tak ada uterus contohnya, so dia tidak boleh menjadi seorang ibu, ataupun kalau bilangan telur dia ataupun dia dah menopause awal. Okey, peratus untuk berjaya mengandung secara natural, secara sendirinya tidak tinggi dari segi statistiknya. So itu lebih menjerumus ke arah mandul rather than tidak subur. Tidak subur ni basically kita boleh do something about it. Kita boleh bagi ubat, kita boleh buat rawatan. Mesti boleh buat rawatan. Sebab ramai orang label mandul kan. Itu satu macam penghukuman yang berat. Walhal saya rasa kebanyakan situasinya mungkinlah 98% pada situasinya adalah lebih kepada tidak subur rather than mandul. Okeylah. Kalau kita tengok kebanyakannya bila pasangan ni tidak dapat anak, orang akan terus tanya dekat isteri. Dia kata isteri, orang tak kata tanya suami, tanya isteri kan. Bila dapat anak, dah check ke belum? Seolah-olah tanggungjawab nak dapat anak tu jatuh dekat bahu isteri je. So macam boleh relate je kan. Okey, tapi ialah jadi mungkin Dr. Saleha boleh terangkan juga bagaimana dengan lelaki. Lelaki pun boleh jadi juga ke tidak subur ataupun mandul? Sebenarnya kan kalau kita tengok dari segi statistik, berapa peratus faktor-faktor tidak subur disebabkan oleh lelaki dan faktor-faktor yang tidak subur disebabkan perempuan lebih kurang sama je dalam 30% kedua-duanya. Tapi memang orang akan tanya perempuan dulu, okey, kenapa tak boleh mengandung, ada isi ke? Benda tu mungkin sebab kita punya masyarakat punya stigma tu lebih kepada wanita. Tapi sebenarnya kalau kita tengok yang datang ke klinik, ramai kaum lelaki yang mempunyai bacaan sperma yang suboptimal ataupun bacaan sperma contohnya bilangan dia kurang, pergerakan dia kurang ya. Sebab isunya dia tak ada symptoms ya. Kalau macam perempuan mungkinlah you could that period kita tak regular ke apa kan. Ataupun senggugut yang kuat, kadang-kadang kita sekarang ada cyst. Tapi dengan untuk orang lelaki, selagi tak buat ujian sperma tu, selagi itulah yang kita tak tahu sama ada dia ada masalah lain ke tak, dia ada masalah kesuburan ke tidak. Okey. So kat situ pun kadang-kadang bila kat klinik tu, bila kita nak keluarkan report sperma tu, kita tahu ada masalah report sperma dia, kita boleh tahu ya bila suami dia termenung sekejap macam terkejut bacaan sperma dia kenapa teruk sangat macam ni, apa yang dia dah buat ataupun apa yang dia tak buat menyebabkan bacaan dia macam ni.
sebab dia tak ada symptoms. So that's why bila kita nak jumpa dekat klinik kesuburan tu, kita perlukan suami sekali untuk datang. Sebab kalau tak buat ujian sperma, kita tak boleh nak move on, kita tak boleh nak decide nak rawatan apa. Dan juga ujian sperma tu adalah penentu ke arah mana rawatan fertility tu. Contohnya kalau bacaan sperma dia okey, mungkinlah kita boleh buat bagi ubat Clomid ataupun IUI contohnya. Tapi kalau bacaan sperma tu tidak bagus ataupun tak optimal, mungkin kita nak consider terus ke IVF ataupun dia panggil ICSI tu. I see. Itulah. So dia penentu. Ada juga yang dikata okey, you pergilah check, ya wife check semua. Dia dah settle, dah okey, baru I datang. Oh, ada juga masa tu. Macam tu. Tapi sebenarnya kalau contohnya check tube kan, check tube buat HSG, kita nak tunggu bacaan sperma dulu. Sebab ada je orang tu dah buatlah check tube tu sakit, HSG. Dah pernah buat? Tak pernah. Ujian tu sakit sangat. Rupanya tengok sperma bacaan dia kurang. Jadi sia-sialah buat ujian sperma, ujian tube tu sebab tube tu dalam menyakitkan. Betul. So, So itu juga adalah okey, kalau sperma okey baru kita check tube. Sebab kalau sperma tak okey, rawatan dia terus ke IVF, so tak perlu check tube. So itu yang kita penting untuk suami datang untuk juga. Suami datang juga. Dengar tu para lelaki. Sama penting test kesuburan ni bukan untuk isteri saja, untuk suami juga. Betul. Dr. Saliha, tadi Dr. Saliha cakap lah, yalah bacaan sperm tu boleh jadi sperm, dia punya motility tu kan, dia punya berenang tu tak laju, dia punya count tu rendah. Saya pernah terdengar jugalah satu kes ni, suami tu bila dia check, rupanya dia ada azoospermia, maksudnya zero sperm kan. Dia pernah terkena jangkitan mumps lah. So mumps kan dia menyebabkan testis tu rosak kan, jadi tak boleh nak produce sperm. So kalau kes macam ni, bila lelaki tu tak ada sperm, so ikutkan tak akan berlakulah persenyawaan kan. Jadi saya fikirlah kan, kalau let's say lah kalau isteri tu yang mandul, biasanya lelaki dia ada option untuk kahwin lain. Tapi kalau macam kes macam ni, suami tu yang tak ada sperm, tapi isteri tu tak dia nak kahwin lain. So pernah ke Dr. Saliha encounter kes macam ni? Apa pendapat Dr. Saliha? Memang betul. Kita kalau macam dalam setahun tu kita bolehlah dapat quite a number, macam maybe around 10, 15 suami yang tak ada sperma ataupun azoospermia macam tu. So selalunya rawatan dia bergantung dengan sebab berlakunya azoospermia. Adakah sebab dia saluran tersumbat contohnya. Sperma dia ada tapi semua dekat testis. Tak boleh nak keluar kan, tersumbat laluan. Ataupun disebabkan macam penjangkitan mumps di mana kilang yang menghasilkan sperma tu tidak berfungsi dengan baik, maka tak ada sperma dihasilkan. So kalau itulah yang situasinya, itu yang di mana suami tu tidak boleh menghasilkan zuriat sebab tiada sperma terhasil ya. So kebanyakan couple mereka alhamdulillah accept situasi macam ni, tapi macam tadi kata adakah ia orang kata letak stres dalam perkahwinan, semestinya, tetapi kebanyakannya diorang akan ikhtiar cara lain. Contohnya mungkin diorang akan bahagia suami dan isteri pergi holiday naik kereta sport dua kerusi je kat depan, tak payah ada kerusi belakang. So dan pergi holiday macam tu, or mungkin mereka ambil anak angkat. Situasi macam tu jaranglah yang saya nampak, saya pun tak pasti yang mereka berpisah kerana suami tiada sperma. Jarang. Okey, so alhamdulillah. Orang perempuan lain sikit kan. Dia punya sayang tu je. Okey. Okey. Macam Dr. Saliha sebut tadi 10 ke 15 Ya. Dalam couple yang kita tengok, so mungkin dalam sebulan tu ada satu ataupun ada dua couple yang datang, kita check air mani, tiada sperma dalam air mani, dan kita akan bincang sama ada nak teruskan, kita buat ujian darah, tengok hormon lelaki dan lepas tu kita mungkin akan bincang ke arah ambil sampel daripada testis, tengok sama ada sperma ada tak kat situ. Dan itu yang kita buatlah. Bercakap mengenai test, kita panggil screening, fertility screening kan, test kesuburan ni. Saya ada baca juga ada beberapa negara macam Australia, dia mewajibkan buat screening fertility sebelum berkahwin. Sebelum nak cakap I do,
kena cakap dulu I am fertile. So pada saya lah benda ni macam agak rational lah juga, because yelah bila kita dah check awal-awal dia macam bagi macam peace of mind lah, and at least diorang boleh ambil early intervention kan. So yelah, how about in Malaysia, rasanya kita tak ada kan wajibkan. So far kita tak ada, tapi lebih kepada yang sebelum berkahwin kita ada kursus pra-perkahwinan kan. So kebanyakan couple diorang akan check HIV. Ada setengah negeri buat check thalassemia, sebab thalassemia tu penyakit keturunan ya. Bakal suami dan isteri kadang-kadang diorang akan buat, tapi tak semua negeri mewajibkan. So mungkin kita boleh extend towards screening untuk fertility, tapi isunya ialah macam mana kita nak respon dengan keputusan yang dapat tu. Contohnya lah kalau kita dah bertunang kan, kita tengok sejauh mana, sebab isunya ialah fertility ni in the end ianya perlu macam it takes two. Dia kena tengok sperma bila dah berumah tangga tu sama ada tak kesukaran untuk mengandung. Kadang-kadang kita rasa bilangan, kita boleh buat ujian darah, kita boleh buat ujian scan, kata okey bilangan telur tu kurang ya, tapi bila berumah tangga boleh je pregnant sebab dia hanya perlukan satu telur dengan seekor sperma berjumpa. Begitu juga dengan sperma. Okey, kadang-kadang kita tengok suboptimal, tapi sebab sperma tu dihasilkan setiap hari, kadang-kadang dia buat lifestyle changes, dia ambil suplemen, dia boleh improve dan boleh mengandung, tak ada masalah. Tapi sejauh ada juga yang kita buat semuanya normal, tak ada apa-apa issues. Tapi bila setahun, 2 tahun tak jadi apa-apa kan, dia panggil unexplained subfertility. Tapi ini berapa persen biasanya? So dalam 10%, 10 to 15% of couple semuanya okey. So nak buat macam mana? Semua okey, nak start rawatan boleh, tapi kadang-kadang susah nak kata okey, there must be something yang kita tak sure what's going on. Because dari segi test kesuburan kita pun tak lengkap. Contohnya, kita tak boleh nak test ada tak persenyawaan berlaku. Kita tak boleh ambil darah, okey, sperm berjumpa dengan telur bulan ni, diorang jumpa. Kita tak boleh check tu. Kita tak boleh check diorang membahagi tak, embrio tu membahagi, kat mana diorang berhenti. Kalau macam tu Dr. Saliha, macam Dr. Saya cakap tadi kan, kita tak boleh nak check ada ke berlaku persenyawaan tu. Itu maksudnya atas faktor waktu diorang nak melakukan hubungan seks tu, sekiranya berlaku pada waktu, kena subuh. pastikan waktu subuh kan. Waktu subuh, okey, kita kata okey ni waktu subuh, okey bersama, ada telur yang besar, okey. Lepas tu tak menjadi. So kita nak tahu kat mana, step mana yang tak menjadilah. Contohnya tak bersenyawa, tak membahagi jadi embrio, tak menempel. So kita tak boleh nak test ujian darah, persenyawaan berlaku bulan ni. Ataupun embrio tu membahagi sampai day 3 sahaja contohnya. Kita tak boleh test tu, setiap step yang berlaku kita tak boleh test. Sampailah bila dah tempel, dah keluarkan hormon pregnancy, baru kita boleh detect. Macam 10 ataupun 14 hari selepas ovulasi berlaku, baru kita boleh check. So banyak step yang kita tak boleh tahu. Yang di situlah yang IVF tu ada extra benefit, di mana kita nampak sperma tu, kita cocok terus ke dalam telur tu yang dipanggil ICSI. And then kita masuk dalam incubator yang ada CCTV. Dia tengok pembahagian embrio tu, ternampaklah dia bersenyawa, dia membahagi, dapat tengok setiap kita nampak step tu kat mana dia berhenti, kat mana yang menjadi okey. Tapi last sekali bila kita nak letak balik embrio tu ke dalam rahim, dia menempel ke tak, yang itu yang kita tak tahu. Until 10 days after kita letak embrio tu, baru kita tahu dia menempel ke tak. So masih lagi banyak sebab kenapa embrio tak menempel, kenapa dinding rahim tak menerima embrio tu, kenapa embrio tu tempel sekejap tapi tak membahagi lagi. So banyak perkara yang as if like the more you know, the more that we don't know. The more that we don't know actually. Betul. Okay. So macam Dr. Sarah cakap tadi lah, ya IVF kan macam salah satu selebriti terkenal macam Datuk Siti sendiri, dia rasanya dah 5 kali ke 4 kali kan buat IVF. Tapi dah berjaya lah kan. Yalah, yang penting lah usaha tu kan. So sekarang ni sebab saya rasa ramai juga pasangan yang mereka ni mungkin in denial.
mereka ni in denial walaupun yelah macam takut nak jumpa doktor, Betul, kan. betul. Macam saya sendirilah 3 tahun baru jumpa doktor. So mungkin Dr. Saliha boleh bagi tahulah apa sebenarnya standard prosedur lah yang bila pasangan berapa lama dah tunggu kena jumpa doktor patutnya. Okey, so untuk pasangan yang sihat, maksudnya period dia regular, ya, tak ada masalah kesihatan yang boleh menjejaskan kesuburan. Berusia kurang daripada 35 tahun, mereka perlu jumpa doktor setelah setahun mencuba. Mencuba maksudnya unprotected intercourse, dia orang basically duduk bersama, bukan PJJ. Sebab kadang-kadang ada PJJ juga, ramai yang PJJ. So kalau mereka yang ada masalah, contohnya pernah buang cyst, pernah buang fibroid, tahu period tu tak regular, selepas 6 bulan mencuba, minta datang check. Dan actually ramai yang dah tahu kalau ada masalah, contohnya period dia memang tak regular sejak sekolah menengah, sejak akhir balik dah period tak menentu, dia dah tahu dia ada PCOS contohnya. So datang awal supaya kita boleh buat rawatan yang lebih simple, rawatan yang taklah invasif sangat orang kata, dan kita boleh dapat outcome yang baik bila kita start awal. Sebab ramai yang ingat rawatan fertility yang IVF ni is the end. Macam ramai yang dah okey doktor, saya dah cuba usaha macam-macam, dah berpuluh-puluh ribu juga habiskan duit. Okey, so apa yang puan dah buat? Kita orang dah cuba pergi sana, urut sana, pergi ubat ni, pergi sana. Okey, last dengan jumpa doktor, tak, ni baru first time jumpa doktor. Maksud like kenapa tunggu last sekali doktor kan? Itu isunya. So last sekali tu selepas 10 tahun berikhtiar. Jadi so rawatan fertility IVF ni kita bukanlah satu rawatan yang kita boleh ubati proses penuaan. So macam dengan telur, contohnya sama dengan usia perempuan, kita tak ada ubat untuk bagi telur tu muda. Kita tak ada. Yelah, bila kita makin berusia, kualiti telur pun makin berkurang kan? Bila buat IVF, mungkin risiko nak gagal tu tinggi juga. Tinggi. So kita tak ada ubat untuk undo the effect of aging. So kita hanya boleh jumpakan sperma dengan telur, tengok persenyawaan berlaku ke tak. Kita kalau ada masalah tiub dah dibuang, kita boleh jumpakan dia dekat mak-mak IVF. Kalau ada bilangan telur kurang, kita boleh pastikan telur tu jumpa dengan sperma. Sperma tak boleh swim, kita boleh pastikan yang tu. Tapi kalau kualiti, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab itu je lah telur yang ada. Itulah sperma yang ada. Kita tak boleh buat lebih daripada tu. Tadi macam Dr. Saliha cakap kan, ada pasangan yang after 10 tahun baru berjumpa doktor. Boleh jadi ke? Sebab saya selalu juga dengar diorang kata penyakit bila pasangan lambat dapat anak ni boleh jadi penyakit kena sihir. Dia kata ada penghuni lain yang macam dia punya rahim, makan dia punya rahim ke, ataupun yang selalu gugur makan dia punya janin. Itu antara itu biasa. Sebab tu mereka dah berikhtiar, dah pergi macam-macam jenis ubatan. Itu bukan dari segi, sebab kita sebagai doktor medical, kita tengok dari segi medical saja. Isunya ialah boleh je buat rawatan tu bersama-sama dengan rawatan doktor. Maksudnya memang boleh jadi sebenarnya orang sihir. Kalau saya kata tak mungkin, nothing is impossible kan. So ramai yang ingat kena buatan orang. Ada orang macam tak happy dengan the fact that dia berumah tangga ke contohnya. Tapi boleh je ubat. Tapi pada masa sama lakukan rawatan perubatan juga. Sebab dianya tidaklah orang kata macam bertentangan. Lainlah macam ambil ubat hormon ataupun akar kayu tu mungkin boleh berlawan dengan ubat doktor perubatan kan. Sebab akar kayu pun ada hormon dalam dia, ada steroid dalam dia. So walaupun dia natural, tapi masih ada ubat yang active ingredient yang boleh affect kita punya telur, kita punya sperma. So yang tu kena berhati-hati kalau sedikit. Kalau akar kayu tu macam tongkat ali ke, doktor? Betul. So kadang-kadang ada steroid dalam dia, dan dia boleh affect sperma. Kalau yang kita ambil kan yang ada steroid tu adalah yang kita memang ambil daripada pokok-pokok luka ke memang kalau ada steroid yang natural, dia boleh mengganggu juga. Walaupun dia natural, walaupun dia pada akar kayu, tapi dia steroid.
dia okey. boleh. Yalah sebab Ya. kan boleh juga ada steroid dalam tu. Ya, Memang akan betul. mengacau lah. Betul. Yalah sebab ada je memang lelaki lah yang memang kena ambil tongkat ali kan. Faham. Nak naikkan Betul. ni. Mungkin Dr. Saliha boleh share tips lah macam mana tingkatkan kesuburan buat wanita dan lelaki. Okay. So basically dari segi kesuburan tak lain dan tak bukan dari segi lifestyle. Yang tu pun untuk saya jugalah kan. Kena lebih makan lebih sihat, makan makanan yang lebih pure food lagi daripada processed food. Kalau processed food macam burger, hot dog, dia ada it's not a pure food, dia boleh affect kita. So basically kalau nak makan burger, make sure it's like a proper chicken or meat kan, macam tu lah. Bukan McDonald's. Tak boleh yang process. And then of course kurangkan gula. Banyak hidden sugar dalam pemakanan air kita pun banyak. So kena kurangkan, especially wanita yang PCOS. Kadang-kadang berat badan tu memainkan peranan yang penting juga dari segi. Betul ke doktor? Betul ke kalau yalah bila wanita tu badan dia berisi, automatik dia akan jadi kurang subur? Sebab ramai juga orang memang label kalau berisi terus orang lebih susah dapat anak. So berisi kebanyakannya wanita yang PCOS ada tendensi mempunyai berat badan yang lebih tinggi. Tapi tak semua wanita yang berat badan tinggi adalah PCOS. So of course kalau kita boleh ubah, kita nak dapatkan BMI yang lebih optimal, itu lebih baik untuk kesihatan kita secara menyeluruh, termasuklah kesuburan. Sebab bila kita buat rawatan fertility, kita nak dia pregnant. So bila dia pregnant, berat badan tinggi, dia akan menyebabkan masalah lain. Darah tinggi, kencing manis, and the list goes on lah kan. So of course kalau nak bantu kita daripada awal lagi sebelum mencuba rawatan fertility, kena ada BMI yang optimal. That's why certain center dia kata okay, BMI kurang pada 30 baru boleh start. Baru boleh start rawatan fertility. Ataupun kurang pada 35 baru boleh start. Rawatan fertility tu maksudnya IVF semata-mata ke atau termasuklah Clomid, termasuklah IUI, okay. ataupun including IVF. So kalau berat badan dia tak optimal, kenapa? Sebab bila berat badan dia tak optimal, tinggi, dia punya ubat, dos keberkesanan akan berkurangan. So that's why it affects. So some centers diorang nak make sure outcome dia bagus, dia minta turunkan berat badan dulu. Yelah, lagi-lagi kalau buat IVF mahal kan. Saya pernah dengar juga walaupun bila buat IVF lah, terutamanya kita kena pastikan betul-betul berkualiti telur tu sehingga macam tak boleh pakai perfume. Betul ke? Itu masa hari transfer atau hari kutip telur, sebab telur tu boleh terkesan dengan minyak wangi ataupun embrio. Contohnya bila kita nak buat embryo transfer, kita make sure the lady ataupun isteri tu jangan pakai minyak wangi, jangan pakai sabun mandi yang berwangi, perfume contohnya. Kalau husband dia masuk dalam bilik prosedur pun kita minta husband dia jangan pakai minyak wangi ke apa. Definitely jangan smoke. Kadang-kadang kita boleh bau smoke itu, kita tak boleh bagi masuk husband tu masuk dalam bilik prosedur. Terlepas dia. So, yelah kalau macam Dr. Sarah cakap tadi, yelah kadang-kadang hanya dengan jaga pemakanan. Sebab ramai juga sebenarnya pasangan yang yelah tak dapat zuriat ni, bila jumpa doktor, just simply by tukar yelah pemakanan kan, lifestyle. So dapat zuriat melekat. So kadang-kadang betul, ramai yang datang buat ujian saringan kesuburan. Lepas tu check, okey sikit ni, sikit yang tu, and then tiba-tiba, and then lepas tu kita panggil balik nak review, kata we already got pregnant. Dia macam like takut sikit ke jumpa doktor, dia kata terus jaga-jaga. Okey lah, aku jaga, aku tak nak scan macam ni, tak nak buat macam ni kan. So it's like ramai juga yang pregnant alhamdulillah secara natural subsequent daripada pemeriksaan tu, dia mungkin dapat ada momentum ke, motivasi ke, ataupun dia takut tengok jarum-jarum tu semua. Okay, no. Dan ambil suplemen, so dia orang mungkin bersama dengan lebih konsisten ya. So sometimes kata macam mana lah nak bersama kerap ni doktor, sebab kami kerja balik dah penat, dah tak boleh benda tu yang the last thing they think about. So dia dah nak pergi kerja dah. So kita kata buat jadual. Buat jadual hari Isnin, hari Rabu, hari Sabtu. So dia dah ada dah. So tak payah bersama. Jadual bersama. Kalau tak ada apa-apa isu, of course kalau period tak boleh lah kan. Tapi hari-hari lain just bersama masa tu. So dia tak payah fikir banyak sangat. So no argument, just do it.
So then okay lah, fine. Nak tunggu mood, dan maybe sebulan sekali. Tu dan tak cukup. Yelah sebab betul lah macam doktor saya cakap ni kan, yelah pendedahan kepada yelah seksual ni kan. Kadang-kadang Sekarang itu je. Bila dah tengok dah nak kena cocok semua tu, dia tahu no. Okay, jom. Shall we tengok balik. Okay, why don't we just touch up sini dan sana, and then alhamdulillah diorang pregnant. alhamdulillah. Okey. Dia sebenarnya yelah sebenarnya berkenaan lambat dapat zuriat ni kita boleh tengok yelah daripada zaman Rasulullah lagi. Macam kisah Nabi dengan Siti Sarah tu. Nabi apa ya nama dia? Nabi Ibrahim. Macam kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Ikutkan mereka dapat zuriat umur yang sangat lanjut. And ikutkan waktu tu Nabi Ibrahim dia dah tahu dah Siti Sarah tu mandul. Tapi dia tetap berdoa. Adalah doa dia kan yang kita boleh amalkan. And lagi lah waktu tu mungkin tak ada rawatan kan macam sekarang. So macam sekarang ni yelah mungkinlah Allah dah takdirkan, kita cakap takdir kan. Tapi dengan rawatan yang ada sekarang ni sebenarnya kita patutnya ialah berusaha kan. Sebab Allah tengok usaha yang kita letak tu juga. So mungkin Dr. Saleha boleh elaborate sikit apa rawatan yang ada untuk kesuburan, pasal kesuburan. Pasal kesuburan ni ada 3 jenis rawatan bergantung kepada keadaan suami dan isteri. Kita kena tengok as a whole, okay? Bukan isteri sahaja, bukan suami sahaja, tapi as a the whole team. So rawatan ni termasuklah kita bagi ubat untuk bantu besarkan telur, contohnya Clomid, ya. Orang selalu kata ubat pil subur tu ubat Clomid, ataupun kita boleh buat IUI. IUI tu kita masukkan sperma ke dalam rahim. Okey. So kita pendekkan perjalanan sperma. Kita hantar sperma tu masa telur tu tengah matang, tengah besar. Ataupun rawatan IVF lah, atau ICSI. So itu 3. Jadi ada 3 rawatan ni. 3 main rawatan. Setiap rawatan dia ada pros and cons, ada side effect, ada juga yang side effectnya kurang, ada side effectnya lebih. Dan juga tak semestinya kena buat Clomid dulu, IUI baru IVF. Kadang-kadang terus je ke IVF. Contohnya kalau bacaan sperma tak memuaskan. Kalau macam Clomid, kalau ikutkan antara tiga ni, Clomid lah paling murah dan paling simple lah kan? Paling simple lah. Clomid yang paling simple. Kebanyakan wanita yang ambil Clomid adalah mereka yang ada masalah telur tu lambat besar. Contohnya telur tak matang dalam situasi wanita yang PCOS. Tu antara yang kita selalu bagi. Dan usually kita akan buat ni pada mereka yang berusia mungkin kurang daripada 35 tahun, bagi mereka yang tak pernah buat rawatan lagi, dan yang ada isu dari segi cycle mereka panjang, telur lambat besar, wanita yang PCOS kita bantu besarkan telur. Untuk rawatan IUI adalah basically kita macam in between Clomid dengan IVF. So kita bantu besarkan telur dengan ubat makan dan juga ubat injection sedikit, dos dia tak setinggi IVF. So itu yang kita buat. Sebenarnya IUI ni lebih kepada mereka yang ada masalah seksual. Contohnya tak boleh nak bersama secara secara natural. Contohnya ada masalah erectile dysfunction, ataupun ada masalah vaginismus contohnya. Jangkitan di vagina. So itu antara yang kita buat untuk IUI. Tapi IVF ni lebih kepada mereka yang ada masalah tube block, ataupun masalah sperma, bilangan dia kurang atau tidak bergerak dengan sebaiknya, ataupun bilangan telur dah kurang contohnya. So itu yang kita tengok. Ataupun bagi mereka yang dah buat Clomid, dah buat IUI tak berjaya, kita buat IVF. Ramai yang ingat kita buat Clomid dulu, lepas tu buat IUI, lepas tu buat IVF. Tak juga. Kalau tube block memang kita akan terus ke IVF. Terus ke IVF. Ya, sebab tube je. Ini kalau tube yang sebelah sahaja block kan atau dua-dua belah? Selalunya kalau dua-dua belah block, kita terus je ke IVF. Kalau sebelah saja tube yang block, mungkin kita boleh try buat IUI ataupun Clomid, tapi kena make sure telur yang besar tu adalah telur yang bahagian tube masih ada, masih berfungsi. Tapi kadang-kadang chances dia kurang sebab kenapa tube sebelah tu block, satu lagi tu tak block. Mungkin yang satu lagi yang tak block tu pun ada suboptimal function tube tu. So macam tube tu, dalam tube tu lah
berlakunya persenyawaan, pembahagian embrio. So kat situlah embrio develop, kat situlah first kali sperma berjumpa dengan telur. So kadang-kadang keadaan environment dia tak kondusif. Contohnya dari segi aspek endometriosis, dia ada radang. So Radang di kita di panggil pelvis, apa? Rahim. betul. So tube tu tak boleh nak tangkap telur tu dengan baik, ataupun untuk environment dalam tube tu tak optimal untuk sperma berjumpa dengan telur. So itu yang boleh berlaku. So kadang-kadang walaupun sebelah tube dah block, kita might go straight to IVF juga. Pada masa sama, kalau ada faktor lain pula, sperma pun tak optimal. So bila dah ada more than one factor, kita just like go straight kepada yang sebab in the end kita nak bina family. Kita bukan jejah nak seorang anak. Nanti seorang anak tu, saya bila nak ada adik, So kadang-kadang kita nak kena tengok secara menyeluruh. So kalau kita buat IVF, kita ada extra embrio yang kita boleh simpan 10 tahun. So you can build a family with the same batch. Dia automatik bila buat IVF tu memang akan ada memang akan disimpan extra kalau ada telur. extra. Bergantung kalau ada extra. So kalau you start awal, kemungkinan keberangkalian untuk dapat extra embrio lebih tinggi daripada kalau kita start umur 40. Contohnya kalau kita umur 40, telur kita kurang. Mungkin ada 5 telur kita dapat, daripada 5 mungkin 4 bersenyawa, daripada 4 bersenyawa mungkin kita dapat 1 je blastocyst. Jadi kita tak boleh nak simpan. Yang itu yang kita boleh masukkan. Tapi kalau kita start pada usia 30-an, 32, 33, so kita dapat banyak sikit telur, dapat 10, 12 telur. So in the end kita mungkin dapat 3 atau 4 embrio. So satu kita masuk, lagi 3 tu anak nombor 2 punya. So then by the time kita dah bersalin, akan makan masa at least 2 tahun. Kalau kita menyusu, so by the time kita datang balik, mungkin usia kita dah 35. Kalau kita start 35, kita dah 37. So by that time telur lagi kurang. Telur lagi kurang, yelah. Tapi kalau kita ada blastocyst yang kita simpankan tu, kita boleh ambil, kita masukkan je. Boleh tak doktor share apa common mitos lah berkaitan dengan tidak subuh ni? Sebab ramai jugalah orang cakap, yelah macam saya cakap tadi, sebabkan yelah kena sihir ke, tapi saya rasa itu boleh jadilah wallahu alam kan. Betul lah. Common mitos ialah basically nak pregnant ni senang. Tapi ada tahu yang senang je pregnant. maksudnya itu adalah mitos lah. Maksudnya nak pregnant susah. Tapi ramai je saya tengok terus melekat. So tak semuanya betul. Tak semuanya it applies to everyone, not necessarily. So ramai yang ingat okay nanti pregnant. Misal kita masa kita kecil kan, kita ingat okay nanti umur sekian-sekian kita kahwin. Lepas tu kita nak 5 orang anak. Lepas tu senang je macam tu je kan. Macam like 2 tahun macam tu. Padahal it's not like that kan. So tu antara yang nak debunk yang bila nak pregnant tu senang, dia rasa nak jumpa doktor. Takkanlah nak jumpa doktor. Sebab saya tak sakit. Kita tak ada apa-apa masalah. So itu yang diorang buat rawatan complementary yang lain. Contohnya pergi berurut ke, dia pergi ambil suplemen lain. Tapi doktor saya sorry, kalau berurut lah, memang boleh membantu ke? Macam mana berurut membantu? Ramai yang kata, okey doktor saya pergi urut, orang tu urut saya, dia kata rahim saya jatuh. Kata jatuh kat mana tu pun. Sebab kalau rahim jatuh, maksudnya kalau dari segi medical prolapse lah. Di mana Prolapse maksudnya jatuh dia turun ke bawah. So bila dia duduk tu, dia rasa something there nak yang turun. boleh terkeluar daripada vagina kita kan. So itu kalau prolapse tu selalunya untuk mereka yang dah pernah mengandung ataupun bersalin ramai. Sebab dah longgar. Ya betul, pelvic kita. Ataupun yang kena forceps ke masa nak bersalin ataupun vacuum ke. Jaranglah wanita yang single yang rahim dia jatuh. So maksudnya unless ada rahim jatuh tu tidak teramat common. Macam saya doktor, saya pergi check, orang kata saya punya rahim jatuh. Cuba doktor check betul ke jatuh. Dia jatuh kat mana? Jatuh kat lantai. Takkanlah. So it's unlikely. Tapi bila itu dah masuk, dah dah apa? Orang kata dah dalam pemikiran dia, susah kita nak undo that. Contohnya
dia kata apa, rahim terbalik. Rahim terbalik ni susah nak pregnant, tapi sebenarnya boleh je pregnant sebab memang Saya ada rahim terbalik. memang ada sperma tu boleh ke belakang, sperma boleh ke depan, so tak ada masalah. Kalau lah lahir, Orang kata kena tukar position. sebab okey, ramai yang kata okey, ke position macam ni boleh pregnant senang, tapi isunya ialah sperma tu dia boleh swim, dia bergerak. Boleh bergerak ke mana-mana. Betul, you nak ke arah mana As long ada ruang dia akan bergerak lah. Betul. Selagi boleh bergerak. Boleh bergerak. Kalau terkeluar macam terlepas sebelum bersama, sebelum penetrasi pun boleh pregnant. Because sperma tu boleh swim. Kalau kita the other way around, think about family planning, kita go like all out to prevent pregnancy sebab sperm tu boleh swim, tak kisahlah position macam mana pun. So it doesn't matter kat mana, cara macam mana, asalkan bila ejaculate tu di dalam faraj, so tak kisahlah which position, that's fine. So tadi saya tertarik lah. So sebenarnya yang kita cakap pasal rahim jatuh lah. Jadi sebenarnya term rahim jatuh ni dia more tu macam marketing words yang digunakan oleh orang apa, tukang urut ke? Tak berani nak cakap yang tu, tapi macam setiap orang urut dia kata rahim jatuh. So which is not right, especially pada mereka yang tak pernah pregnant, yang sort of like nulliparous, yang tak pernah pregnant langsung ataupun bersalin. Sebab ada orang cakap juga kalau kita buat apa certain exercise jangan apa nanti rahim jatuh. Basically dia tak semudah macam tu lah nak jatuh. Betul. Aduh. Even professional athlete pun kan dia tak adalah masalah rahim jatuh. Ya, mereka sering kaitkan dengan professional athlete juga. So yang angkat berat semua kan. Benda tu boleh jatuh. Okey. So yalah, eloknya jumpalah doktor kan yang lebih check dulu, bukannya semestinya kena buat rawatan. At least everything okay. So kalau semuanya okay, you have time. You can try lagi, maybe try harder. Buat jadual. Make sure jadual bersama. Betul. And then lebih healthy lifestyle, and then insyaAllah that will increase your chance untuk dapat anak. Yelah, mungkin ramai orang ni dia takut nak jumpa doktor sebab fikir jumpa doktor terus kena IVF kan. Betul. Sebenarnya yelah by simply lah tukar cara pemakanan, lifestyle kan, lebih banyakkan waktu bersama. Okey. So doktor saya nak tanya jugalah, macam saya ada cakap awal-awal tadi, ramai juga pasangan yang lambat dapat anak ni tak pasal-pasal mereka bercerai. Even sempat jumpa doktor pun lagi. So macam yalah Dr. Saliha dah sepanjang doktor punya career ni kan, mungkin doktor pernah ke berjumpa pasangan yang end up mereka ambil keputusan untuk bercerai? Yelah, ni orang semua kata jodoh. Orang yang ada anak ramai pun bercerai. Orang yang betul ada lah, anak betul pun orang yang tiada anak. yang setia bukan main. So ini semua jodoh masing-masing, tapi kita boleh get good sense kalau pasangan yang ada subfertility yang TTC, diorang memang both of them are at a higher level of stress. In fact, kalau ada tengok kajian menunjukkan yang level stress diorang tu sama dengan mereka yang kita diagnose dengan kanser. Isunya ialah dengan na'udzubillah, kalau dapat kanser kita dapat banyak orang kata orang kasihani kita kan, tapi bagi mereka yang TTC dia penuh dengan stigma. Orang kata ni you punya dosa dulu-dululah, you know, that kind of thing, ataupun ini because wife you tak subuh lah, and that kind of stigma. There's a lot in this. So on top of that, mereka sesama mereka pun tegang juga. Dan juga masyarakat kita sibuk poligami lah. Kan belum apa lagi, tak jumpa doktor pun dah. Dah fikir dah macam tu padahal. So then padahal salah dia. So then check lah dulu kan. So kalau itu dah fikiran dia, you check macam mana pun dia akan kat situ. Tapi no doubt ada juga couple yang datang seorang-seorang sebab suami dia tak dapat support daripada husband. So ada juga macam husband tu datang nampak muka macam terpaksa datang. So you can see lah husband tu tak interested main dengan phone contohnya, while kita tengah explain macam tu. Sebab for them maybe they already decided something else. So don't know. Ada juga husband yang datang, isteri tak datang lagi. So kata dia nak check dia dulu. Selamatkan dia dulu. Make sure I'm prepared. So kalau dia clear, okay, baru bawa isteri dia.
So isteri saya period dia setiap bulan datang. So saya takut saya yang tu. So saya nak check dulu. Kata, okay. Okay, check dulu. So dan apa-apa saya prepare dulu sebelum saya bawa isteri saya. Okay. So setiap orang berbeza. Dan kita tengok daripada situ. Ada yang they are stronger together. So diorang walaupun dah buat banyak kali rawatan IVF, masih setia to each other, and then husband lah yang cocok, husband lah make sure isteri dia makan ubat-ubat sebab banyak kan ubat-ubat tu. Husband dia yang belikan suplemen semua, masak masa dalam tunggu embrio dia menempel masa tengah 2 weeks wait tu kan. Tu waktu paling sensitif kan. Betul. So husband dia sediakan air semua, dia dah profesional lah. Dalam bahagian-bahagian tu dia jadi nurse dah semua kan. So ada juga yang wife buat semua sendiri dan tak ada support. So it's painful to go tengok macam tu, tapi unfortunately itulah dia itulah kehidupan kita kan. Macam saya pun mempunyai suami yang sangat supportive lah, alhamdulillah. Memang macam doktor saya cakap lah, it takes two lah benda ni kan, tak boleh salah seorang saja. Dan saya rasa benda ni memang sangat, dia bukan saja nak dapat anak ni, dia mengganggu juga daripada aspek mental health juga kan. Macam saya cakap tadi, mungkin ada yang sampai nak bercerai ke kan. So kalau macam ni, apa nasihat Dr. Salihah lah untuk dari secara psikologi? So memang kita akan kadang-kadang tanya kat couple, do you need someone to talk to? So dalam klinik fertility kita pun ada counsellor attached with us yang specialise in couple family dynamics ataupun orang kata counselling suami isteri. Sebab kadang-kadang kita ingat mereka nak get pregnant, tapi bila counsellor tu explore lagi, then the husband already kata, saya dah not in this part of I'm thinking way out. Macam tu bila kita explore. Sebab bila kita kenapa tanpa pengetahuan isteri pun tanpa dia suami yang buat keputusan macam tu. Betul. So kadang-kadang bila counsellor tu explore couple punya dynamic, dia tanya the wife nak buat all out, tapi the husband rasa I think dah cukup dah. Kita just maybe stop kat sini and then I want to start a new life macam tu. So ada juga yang couple yang nak cuba juga sedaya upaya nak try all out ni, tengok. So dan ada juga yang husband tak nak datang dan the wife sahaja. So it's a bit hard bila in that situation, sebab kita punya treatment memerlukan suami dan isteri. Walaupun kita rasa isteri yang main person, main actress dia, tapi kita masih memerlukan suami untuk dapatkan hero dia. Memerlukan hero dia juga untuk dapatkan sperma untuk senyawakan telur dan seterusnya kan. Saya rasa journey TTC ni adalah satu journey yang sangat emotional. Sebab Dr. Salihah saya pun macam saya cakap lah, kita perlu banyak berdoa. Sebenarnya bila saya solat dengan husband saya, bila husband saya dia berdoa kan, bila saya dengar dia berdoa macam kurniakanlah zuriat kan, dia pun doa tu sampai dia nangis. So something yang very emotional. Sorry. Tadi pula. Okay. So itulah mungkin doktor saya boleh bagi sedikit nasihat lah kepada TTC pasangan TTC yang sedang berusaha mendapatkan zuriat. Okey, perjalanan TTC ni semestinya tak mudah tapi paling nasihat yang paling utama adalah mulakan awal, cek suami dan isteri. Dan daripada situ kita lihat dan sejauh mana tak semuanya perlukan rawatan IVF, sebab ramai yang ingat kena buat IVF sahaja, tak semestinya. Sometimes kita just perlukan minor tweak sana sini untuk increase the chance. Okey, tapi kalau kita dapat tahu awal, kita boleh buat rawatan yang awal dan outcome lebih baik dan lebih tinggi peratus kejayaan. So yang faktor utama adalah start early, so then that's when kita boleh ikhtiar sebaiknya. Itulah, terima kasih banyak-banyak Dr. Salihah. Saya rasa topik mandul ni lah
memang kita semua kena ambil cakna lah, mandul ataupun tidak subur ni kan. Sebab sekarang ni masih ramai ingat wanita sahaja. Sebenarnya lelaki pun boleh jadi tidak subur juga. Dan macam Dr. Sarah cakap tadi, yang penting jumpa doktor dengan awal, ambil early intervention. Dan jangan ingat semua tu kena berakhir dengan IVF semata-mata. Hanya dengan penukaran diet, lifestyle kan. Dan entah mungkin ialah kita tak tahu rezeki daripada Allah tu kan. Mungkin memang dia ada sebab ni lah kenapa dia nak bagi zuriat tu lambat kan. Mungkin dia nak kita macam enjoy dulu ke, lebih nak kuatkan career ke kan, kumpul duit banyak-banyak ke. Mungkinlah kita tak tahu kan. Peraturan peraturan daripada Allah tu Allah lebih maha mengetahui. Okay, so terima kasih banyak-banyak Dr. Salihah. Amat membuka mata dan harap para isteri dan suami juga terbuka hati dan jangan takut untuk jumpa doktor. Ni boleh datang jumpa Dr. Salihah di klinik Sofia Fertility di Bangi kan. Betul. Bangi dekat area mana tu doktor? Dekat lepas dengan Tol Bangi, dengan dekat dengan Bangi Gateway. Dekat Bangi Gateway yang just before ada roundabout bulatan yang besar tu, sebelum Bangi Gateway ada Bangi Perdana, kat situ. Kena buat appointment dululah kan. Kalau boleh datang dengan appointment, boleh je call ataupun WhatsApp. Sebab kalau datang dengan appointment, kita boleh buat maximize. So bila the first appointment, kita buat ujian sperma, ujian scan, ujian darah pada masa yang sama. So dan kita boleh sort of like bantu daripada situ and then kita maximizekan lah. Apa preparation yang diorang kena, ada any preparation ke before nak jumpa doktor kalau untuk check up? So ramai yang tanya, okey bila nak datang, masa hari period ke berapa, ataupun kitaran ke berapa, tak perlu, boleh je datang bila-bila. Sebab ujian darah yang kita buat tu tak ikut hari kitaran. Yang kita buat AMH, yang result telur tu, dia tak perlu day 2 ataupun day 21, kita just ambil je result telur and then tengok daripada situ. Maknanya sekejap sahaja kan prosedur dia kan? InsyaAllah sekejap. Yelah, dia ambil darah semua, ada scan, lepas tu ada consultation lah kan? Sebenarnya dalam setengah jam, 40 minit dah selesai. Okay, no more excuse. Okay, so terima kasih banyak-banyak Dr. Salihah. Semoga, saya pun nak mendoakan, termasuklah untuk saya juga. Mendoakan buat semua pasangan yang sedang cuba nak mendapatkan zuriat. InsyaAllah ada rezeki, teruskan ikhtiar, usaha dan doalah kepada Allah. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton Membawang Show. Kalau anda ada apa-apa persoalan yang berkaitan dengan masalah ketidaksuburan ke, ada apa-apa mungkin penyakit wanita ke kan, boleh sakit puan, boleh tinggalkan komen dekat bawah. Okay, so jangan lupa juga subscribe akaun Seri Wajah Muslimah Estetik. Kita akan bawakan lebih banyak episod yang menarik yang berkaitan dengan wanita. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Bye.